Masyarakat muslimin rahimahullah, saudara kaum muslimin, hendaklah berhenti dari berkata-kata ketika khatib sedang baca khutbah. Menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, barang siapa berkata-kata ketika khatib sedang baca khutbah, walau mengajarkannya dengan perkataan diam sekalipun, saya bertangkap di rumahnya, yaitu diamlah dan dengar dan taat, mudah-mudahan kita berbaik rahmat. Alhamdulillah القائل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, bersisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah dari Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Demikian lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesalahannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan terbinanya sebuah keluarga yang saleh, maka akan terusan pula kita mendapat ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mimbar Jumat pada hari ini akan memperkatakan tentang tajuk anak saleh atau anak saleh anugerah teristimewa. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, anak adalah merupakan satu anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga dan tidak terhitung nilainya. Ahli hikmah dan menyatakan, sekiranya kamu ingin mendapat keuntungan di dunia, maka berniagalah. Tetapi jika kamu ingin mendapat keuntungan di akhirat, maka didiklah anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anak adalah jaminan untuk melihat masa depan seseorang. Jika mereka dididik dan diasuh dengan ajaran yang betul, maka ia adalah merupakan suatu anugerah. Akan tetapi jika sebaliknya, mereka akan menjadi suatu fitnah. Firman Allah SWT dalam suratul Anfal ayat 8 yang dibacakan oleh Allah tadi yang bermaksud, dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah dualah pahala. Dan sesungguhnya di sisi Allah dualah pahala yang besar. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah di atas muka bumi ini, kita wajib untuk mengambil berat terhadap mereka yang berada di bawah tangan kita. Sesungguhnya seorang anak kecil yang baru lahir itu, dia lahir dalam keadaan fitrah. Mereka itu ibarat kain putih yang suci dan bersih daripada sebarang kotoran. Maka menjadi tanggungjawab ibu dan ibu bapalah untuk mencorakkan diri mereka, sama ada dicorakkan ke arah yang diridai atau ke arah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa bertanggungjawab untuk mencorakkan kehidupan anak-anak mereka dengan nilai-nilai keislaman dan akhlak terpuji sejak mereka kecil lagi. Sikap anak-anak adalah hasil daripada cerminan sikap kedua orang tuanya. Ini kerana setiap hari anak kecil ini akan melihat tingkah laku ibu dan ayahnya di rumah. Setiap manusia mengimpinkan untuk digunakan anak-anak yang soleh. Anak-anak bukan sahaja dapat membantu kita sewaktu di dunia, bahkan mereka juga dapat membantu kita dalam urusan di akhirat.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, apabila meninggal dunia seorang anak Adam itu, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat dari Imam Muslim. Daripada hadis ini yang jelas menunjukkan kita bahawa doa seorang anak yang soleh sangat besar kedudukannya, kerana ia dapat memberi manfaat pada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Maka dalam kali ini, ibu bapa perlu berusaha membentuk pribadi yang baik untuk anak-anak dan menjadikan ruang pendidikan yang terbaik kepada mereka. Saudara-saudaraku yang sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara utama yang perlu diberikan perhatian dalam melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah ialah pertama, hendaklah sentiasa mohon doa kepada Allah SWT agar diberikan anak yang soleh dan solehah. Hal ini adalah merupakan amalan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul yang terdahulu. Mereka sangat mengutamakan kelebihan zuriat yang soleh berbanding kesemuaan lain dalam kehidupan mereka. Mereka sering bermunajat memohon kepada Allah agar dikurniakan zuriat yang soleh sebelum anak itu lahir lagi. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 38 yang bermaksud, ketika itu Zakaria berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sungguhnya engkau sentiasa mendengar dan menerima doa permohonan. Kedua, ajarilah anak-anak dengan asas akidah yang lurus supaya dapat mengenal Allah dan Rasulnya. Dengan mengenal Allah dan Rasul, maka kekuatan dan iman dan keyakinan dalam diri anak-anak itu dapat dibina dan dibentuk dengan baik. Anak-anak yang punya pegangan akidah yang kukuh tidak akan mudah dipengaruhi oleh anasir yang merosakkan. Mereka yang punya ilmu tauhid yang mantap akan sentiasa dapat menjaga iman mereka daripada kesesatan. Ketiga, hendaklah diberi hendaklah diberi penekanan terhadap ilmu fardu ain, khususnya berkaitan dengan amal ibadat. Orang yang mengambil berat tentang pelaksanaan ibadat yang sempurna adalah orang yang mempunyai sifat kehambaan. Selain itu, dengan melakukan ibadat yang sempurna juga dapat menjelaskan anak-anak tentang kedudukannya sebagai hamba Allah. Keempat, memastikan hasil makanan yang diberikan kepada anak-anak adalah daripada hasil yang halal. Makanan dari sumber yang haram atau syubhat akan menyebabkan anak mudah menzahirkan sifat keras hati dan sikap yang buruk dalam kehidupan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang dan nyata bagi kamu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjadi contoh yang terbaik buat anak-anak. Ingatlah, iman itu tidak dapat diwarisi, akan tetapi ianya boleh diusahakan memberikan contoh yang terbaik pada mereka. Bagi mereka yang belum diberikan hak zuriat, janganlah lekas berputus asa dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang penuh kerendahan hati. Sungguhnya segala sesuatu itu adalah dalam pengetahuan dan perancangan Allah Ta'ala. Tuhan yang maha mengetahui akan segala sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi thamut. Inna Allah alimun khabir. Yang bermaksud, sesungguhnya Sisi Allah tersimpan pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat. Ia menurunkan hujan dan dialah yang mengetahui apa-apa yang terkandung dalam rahim ibu yang mengandung. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa-apa yang akan diusahakannya esok hari, sama ada baik atau jahat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah mengetahui akan lagi amat mengikuti pengetahuannya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal
مني ومنكم تلاوته أي إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا معتق الطاعين فزدنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر لهم من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa ikraman man jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sayyidul bashar sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nazar wa ulum bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha bima amara wantahu amma nahakum 'anil wazjar. Wahai Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat itulah sebenarnya tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 26. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang yang beriman, selawatlah kamu padanya serta ucapkan salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang suci ini radhiyallahu anhu. Seterusnya pada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, junjungan baginda Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lainnya radhiyallahu anhum, istri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, pada sekalian keluarga sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan yang meniti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, jadikanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, jadikanlah lindungi jauhi dan selamatkan akhlak kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam seluruhnya daripada ada dua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, nyatakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu seperti pembayar zakat, wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, nyatakanlah taufik dan hidayah, kekuatan kesejahteraan dan pertolongan pada Tuhan negara Islam dan raja-rajanya khasnya kepada Abda Kali Syari Atik Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Putra-Putra Negeri dan Jajahan Ta'amud Johor Darul Ta'amud pada Raja dari Sofia binti Almarhum Sultan Indonesia Permaisuri Johor Tuan Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor dan Cik Puan Besar Habidah binti Ustamam dan juga putera-putera dan putrinya kerabat-kerabat raja dan rakyat sekalian. Allah bizal Islam wal muslimin wa dzil kabar tawabna sayyati wal musyrikin wa kullu man huwa din. Allah barikum wal muslimin wa qiddaina 'anil madinin wa ahsin hasal masjunin waj'al hadzal bala'a minna mutma'inna wa hayya wa sa'il al muslimin.
آمين يا رب العالمين. اللهم إنا وذرياتنا وصلنا واغفر عنا الجنة والنار يا عزيز يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.